kepada Allah Azza wa Jal, kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada kuliah kita semalam, iaitu 1000 amalan sunnah sehari-hari. Kita dah bahaskan muka surat yang ke-23 dan juga muka surat yang ke-24, iaitu bab yang pertama, sunnah-sunnah ketika bangun daripada tidur. Semalam kita dah cover 3 sunnah. Overall, bila mana kita dah cover 3 sunnah ni, yang ada dengar semalam, dia boleh amal kot dah pagi ni. Tapi tak tahulah bangun pagi tadi dia sapu muka ke sapu apa dulu. Tapi sunnah yang pertama yang kita bincang semalam ialah menyapu muka, iaitu menghilangkan bekas tidur daripada wajah. Kemudian membaca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian dia bersiwak. Kita sampai situ. Pagi ini kita akan sambung muka surat 24. Sunnah yang keempat, beristinsar ketika bangun daripada tidur. Kita tengok apa yang dia sebut situ, iaitu menghirup air ke dalam rongga hidung, kemudian mengeluarkannya kembali. Itu disebut dengan istilah istinsar. Masukkan air dalam hidung, kemudian keluar kembali. Amalan sunnah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, surat 25, "Idza istayqadha ahadukum min manamih fatawadda'a falyastanthir 3 marrat fa inna asy-syaitana yabitu 'ala khayashimihi." Maksudnya, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maknanya bila mana bangkit daripada tidur, hendaklah ia beristinsar. Dalam buku kita, buku surat 25, dia letakkan dalam bracket berwuduk. Sebab ianya memang khilaf di kalangan para ulama tentang maksud istinsar di sini ialah bermaksud hanya memasukkan air dalam hidung ataupun ianya memberi isyarat wuduk. Sebab ada beberapa cara percakapan masyarakat Arab ni, style dia sebut sebahagian untuk memberi maksud keseluruhan. Dia macam kita baca Quran, Allah Ta'ala sebut, warka'u ma'ar raki'in, dalam surah Baqarah. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk, dengan makna salat. Walaupun dia sebut satu part saja pada semayang, iaitu rukuk. Dia tak bermakna, saya kena cari masjid yang jenis orang rukuk ya. Yang kiam-kiam saya tak nak, sebab Quran kata rukuk saja. Walaupun sebut rukuk, ianya bermakna salat keseluruhannya. Yang dalam hadis ni ada 2 pandangan, 2 kelompok para ulama yang memahami istinsar dengan makna literalnya, iaitu istinsar maksudnya ialah memasukkan air dalam hidung kemudian keluarkan. Dan pandangan itu sebenarnya lebih tepat berbanding pandangan yang mengatakan istinsar dengan makna wuduk keseluruhannya. Sebab apa kata pandangan itu lebih tepat? Kerana dalam hadis yang sama, Nabi sebut, fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi. Sesungguhnya syaitan itu tidur di dalam lubang hidung setiap pada kita. Jadi yang lebih tepat ialah masukkan air dalam hidung dan keluarkan. Dan kita tak payah fikir, macam mana dia tidur? Muat ke dalam tu? Tu belum cerita bawa selimut, bawa bantal lagi. Tak payah fikir. Yang tu nak main-main. Tapi itu ialah yang disebut oleh Nabi. Tapi kalau kita amati dan kita amalkan sunnah ni, kita akan dapati ada suatu perbezaan bila mana kita buat apa yang Nabi suruh. Terutamanya dalam ibadah yang kita nak buat lepas pada bangkit daripada tidur. Bila mana kita masukkan air dalam hidung, dia macam ada satu kesegaran yang berbeza kalau kita tak masukkan air dalam hidung pada hari. Maknanya pergi ke tandas, masuk bilik air apa semua ni, tak basuh tangan, masukkan air dalam hidung dulu. Sebab basuh tangan lepas pada ni. Masukkan air dalam hidung dulu, keluarkan, masuk 3 kali, keluar. Dia sama macam yang kita duk buat dalam wuduk. Istinsar. Masuk, keluar. Tapi dia masukkan sekadar yang di kawasan sekitar luaran ni je. Dia taklah masukkan sampai ke atas hidung tu semua ni, taklah. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, macam hadis ni diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Hadis riwayat Tirmizi, dia
terangkan secara praktikal. Cara untuk kita memasukkan air dalam hidung, bila mana kita tadah tangan kita air tersebut, kita tarik nafas dulu, jauh sikit pada tangan yang ada air tu. Tarikan yang terakhir, barulah kita rapatkan air itu ke hidung. Dia bukan ambil daripada first yang tarik mula-mula tu terus. Buat macam tu tuan-tuan rebah kat situ. Sebab dia punya tekanan tinggi. Jangan tarik awal-awal. Benda tu bahaya. Dalam Bahrul Mazi dia ada sebut. Bahrul Mazi ni syarah pada Jami' Tirmizi. Dia ambil pada tarikan nafas yang paling lemah, iaitu di hujung lah. Kita dah penuh dah nafas, di hujung baru kita tarik. Supaya air itu hanya bermain di sekitar lubang hidung saja. Itu praktikal dia lah. Okay. Yang kelima, membasuh kedua tangan 3 kali. Yang tadi masukkan air dalam hidung pun 3 kali. Yang kelima, membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Amalan sunnah ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan. Fa innahu la yadri ayna batat yaduhu." Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum membasuhnya 3 kali. Kerana ia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam ataupun di mana tangannya bergerak. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Sunnah yang kelima, yang terakhir untuk bab yang pertama ni, basuh tangan luar daripada bekas takungan air. Maknanya bukan dengan kaedah celup tangan dalam bekas takungan air. Tapi sekarang rumah dah tak banyak pakai takungan air ni dalam tempat kita nak mandi semua tu. Kita mungkin pakai shower. Jadi orang pun soal, kalau pakai shower kena buat juga ke? Jawapannya buat, sebab amrun ta'abbudi. Benda ni Nabi suruh. Dan satu orang yang meletakkan Nabi sebagai orang yang diutamakan untuk diikuti, dia akan buat tanpa dia soal. Kenapa buat macam tu? Sebab dalam kehidupan dunia, bila mana kita minat satu orang, macam setengah orang dia minat penyanyi tertentu, pelakon tertentu, dia akan mengikuti cara pakaian pelakon itu ataupun penyanyi itu tanpa dia petikai kenapa dia pakai macam tu. Kita ikut je. Contoh dia suka pakai baju collar terangkat, kita pun pakai. Orang pun tanya, sebab apa collar terangkat? Sebab saya ikut style kawan ni. Kenapa dia ikut style kawan tu? Kita tiada memanjangkan kenapa untuk kita ikut selain pada Nabi. Tapi kalau untuk bab Nabi ni kita memperpanjangkan, entah kenapa. Dan memang syaitan akan bermain di situ. Syaitan memang akan selalu delay kita untuk kita timbang satu benda tu dengan logik itu dulu. Untuk bab agama. Tapi untuk bab-bab yang kebiasaan, bab-bab yang orang kata apa yang tak berkait dengan agama, kebanyakannya orang akan ikut tanpa dia argue pun. Tak dia soal. Ada zaman orang pakai seluar besar bawah sampai tertutup buku lali. Tak soal. Kenapa pakai macam tu? Trending. Ada zaman dia pakai seluar kecil balik, lepas tu atas pada buku lali. Kenapa buat? Trending sahaja. Tanpa dipersoalkan. Tanpa orang kata apa, dibawa hujah-hujahan daripada logik akal yang paling boleh diterima. Kenapa buat begitu? Jadi untuk hadis-hadis ni ataupun untuk amalan-amalan ni pun sama. Kenapa masukkan air dalam hidung? Jawapannya sebab Nabi buat. Kenapa basuh tangan? Jawapannya lah sebab Nabi buat. Sebab itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Sebab kita dah sebut semalam, bila mana Allah Ta'ala kata dalam surah Ali Imran, tugas Nabi ni ialah tazkiyah. Tazkiyah ni menyucikan. Antara bentuk ataupun apa yang ada pada Nabi, Allah Ta'ala telah muliakan Nabi dengan, Allah Ta'ala kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi tu ada contoh yang kamu boleh follow. Walaupun follow tanpa faham. Kenapa buat macam tu? Kenapa Nabi lakukan macam ni? Dan saya nak buat macam ni. Tak perlu ada jawapan tu pun tak apa. Sebab saya mencintai Nabi. Itu dah cukup. Itu yang dibuat oleh para sahabat. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Hanya just follow tanpa faham. Kalau faham pun tak ada masalah. Cuma nak sebutnya ialah
kita kena kurangkan persoalan-persoalan untuk mengikuti pihak yang ada nilai agama. Kena kurangkan benda tu. Persoalan. Tapi kalau kita mengikuti tokoh-tokoh dunia ataupun orang-orang tertentu, contoh pergi kerja kena pakai tie. Kenapa kena pakai tie? Adakah negara kita ni salji sepanjang tahun? Tak pun, bahkan panas teruk pada negara lain kadang-kadang. Kenapa pakai? Dengan berpeluh apa semua. Macam mana ni polisi syarikat ataupun ni kebiasaan orang. Dan sekarang ni saya nak tanya, kenapa? Kenapa sebahagian orang perempuan dia tak apa nak pakai, tak berapa tutup elok, yang lelaki ni kena tutup sampai kena ikat tali. Ini adakah pelambangan kepada diikat orang itu? Tak tahu, tak ada jawapan. Tapi buatlah, ikutlah juga. Tak tahu kenapa. Walhal di situ boleh dipersoalkan. Tapi orang tak persoal. Bahkan orang melihat, kalau persoal tu macam, dia ni leceh, banyak tanya, ikut je lah. Dalam bab tu dia boleh mendatangkan satu kaedah, ikut sajalah. Tapi untuk sunnah Nabi, kenapa ustaz nak pakai atas pada buku lali? Saya ni, kaki saya ni banyak bulu, malulah. Hanya kerana persoalan-persoalan yang sedikit saja yang dipertikaikan, yang dipersoalkan. Kenapa kena pakai itu? Kenapa kena buat macam ni? Kenapa salat lengan baju yang dilipat ni kena diluruskan ke bawah? Sebab ada hadis Nabi larang kita kalau salat, kita pakai baju lengan panjang, kita lipat. Waktu salat kita betulkan, straight kan? Walaupun para ulama bincang, kenapa? Kerana melipat baju itu ialah syiar kepada orang yang samsing. Yang kita nak bergaduh, ada orang bergaduh makin panjang dengan baju dia. Tak, makin pendek, bahkan nak buka baju pun. Jadi, ada hadis-hadis yang macam tu. Sebab tu Nabi larang kalau kita salat, kita pakai jaket ataupun apa-apa kain yang jenis dia macam pakaian macam maharaja yang lama-lama. Dia macam Dr. Stranger punya kain tu yang diletakkan atas ni. Dia macam orang-orang India dan Pakistan, waktu musim sejuk dia pakai kain itu dan dia masukkan, dia macam selimut. Nabi larang perbuatan. Macam sebahagian orang dia minat dengan style pakai ridak apa semua, tapi dia bentangkan atas bahu ni, dan benda tu orang kata apa, dibuka dengan besar. Kalau yang orang lipat 3 tu dia tak masuk. Sebab itu ialah bukan membentangkan sampai habis satu kain. Dia jangan bentang sehelai. Kalau kain tu berlipat dia okey. Macam yang orang-orang kita, orang tua nak pakai kain serban tu jadi 3. Yang tu dia tak bentangkan sehelai. Nabi larang. Yang itu dipanggil as-sadlu. Yang tu dilarang. Ataupun contoh yang praktikal untuk zaman kita, orang pakai jaket, dia tak masukkan tangan di dalam lengan jaket tu. Dia salat dalam keadaan dia gantung jadi bahu dia. Inilah perlambangan orang yang ada kesombongan. Nabi larang hanya tak nak menampakkan dalam salat ni ada syiar-syiar orang yang megah. Itu saja. Walaupun Nabi tak sebut secara direct, tapi para ulama melihat hikmah dia macam tu. Nabi suka kita ibadah pakai pakaian yang elok, tapi bukan pakaian yang orang tertentu, kasta tertentu dia pakai. Ataupun pakaian ni ialah melazimi pakaian kebiasaan orang-orang yang sombong pada zaman itu. Kalau pakaian tu tidak melazimi kesombongan tak apa. Dia okey je. Dia macam hadis Nabi larang makan menggunakan meja. Hadis tu hadis yang sahih riwayat Abu Daud. Makan pakai meja ni asalnya Nabi larang. Kita pun dah cuak dah. Saya tak pernah makan tak pakai meja, mesti pakai meja. Lepas tu macam mana tak? Nabi tak makan pakai meja. Ada kefahaman sikit dalam hadis tu. Pertama, masyarakat Arab jahiliyah, terutamanya pemimpin-pemimpin diorang, dia makan menggunakan meja kerana nak tunjuk dia ada kuasa. Pada zaman kita, orang makan pakai meja bukan lagi orang yang sombong. Just normal makan pakai meja. Itu saja. Zaman tu yang pakai meja ni ialah orang-orang yang sombong, orang yang kaki lawan Islam je lah yang pakai meja. Jadi Nabi nak bagi nampak perbezaan. Kita tak mengikuti kebiasaan orang tu. Tak akan ikut kebiasaan orang tu. Kita tidak akan follow kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang cenderung kepada perbuatan orang-orang yang sombong. Sebab Nabi nak buat gap supaya orang Islam dan orang bukan Islam ni
dia ada perbezaan yang jelas antara kedua. Ini benda yang kita kena faham. Bila mana benda tu dah luput, dah hilang, tak apa. Dia macam Nabi larang kita salat dalam keadaan tak pakai alas kaki. Asalnya. Dulu salat kena pakai kasut, kena pakai selipar. Sebab agama lain, Yahudi, tak pakai. Dia tak pakai. Tapi kita sekarang, kasut duduk kat luar semua. Kita masuk masjid dalam keadaan kita tak pakai. Sebab sudah berbeza urufnya. Berbeza urufnya. Dia macam ulama'-ulama' di India dan Pakistan yang tidak melazimi memakai imamah. Imamah ni lah kain serban yang dipintal, lepas tu dia lipat, diikat di piah dia ataupun di kepala dia. Sebab ianya mengelirukan antara Islam dan Sikh pada waktu itu. Ada keperluan untuk ulama' di sana. Sebab tu dia tak pakai. Mereka lebih menunjukkan keislaman dia orang dengan pakai kepiah saja. Ataupun songkok yang macam Pakistan punya style. Itu saja. Tanpa memakai serban. Sebab ianya mengelirukan dengan satu agama lain di sana. Yang tu ada keperluan. Cuma saya nak kata inilah benda-benda yang berkait dengan kebiasaan. Apa saja benda yang menjadi syiar kepada kesombongan, Nabi akan buang itu. Cuma saya nak sebut daripada awalnya lagi ialah orang kita dia bersoal. Kenapa buat macam tu? Tapi kalau kita tak bersoal pun tak apa. Sebab alasan yang digunakan oleh para sahabat ialah Nabi buat saja. Nabi buat. Sebab tu ada orang dia skeptik bila mana kita sebut perkataan. Saya tak buat yang Nabi tak buat, saya hanya buat yang Nabi buat. Yang menjadi masalahnya, yang cakap-cakap macam ni ialah orang agama sendiri. Orang agama sendiri yang cuba menampakkan orang bila mana dia pilih cara tu dalam hidup dia, seakan-akan pilihan dia tu pilihan yang menyusahkan, memayahkan, pilihan tu pilihan yang tak kena. Sebenarnya dia tidak salah kalau anda ingin memilih pendirian seperti itu. Perbahasan hukum benda lain. Tapi kecenderungan hati nak buat macam Nabi buat, itu benda yang lain. Memang akan ada kita tengok para ulama' bahas. Kalau buat macam ni salah tak salah, hukumnya macam mana, haram ke, wajib ke, sunat ke, itu ada perbincangan lain. Tapi saya lebih cenderung kepada yang Nabi buat. Dia contoh orang musafir. Orang musafir. Dia ada keringanan untuk dia salat jamak takdim atau jamak takhir. Dia boleh pilih. Untuk dia salat zuhur dan asar pada waktu zuhur ataupun zuhur dan asar pada waktu yang kedua, waktu asar, dia boleh pilih. Tapi orang yang melihat dalam rangka dia nak follow Nabi, dia akan tengok Nabi buat yang mana bila mana dia menghadapi situasi itu. Nabi banyak buat jamak takdim. Jadi dia pilih jamak takdim. Dan dia tak mengatakan orang yang buat jamak takhir itu sebagai orang tak cinta Nabi, orang tak tahu benda agama. Dia ada bahagian pada agamanya. Tapi cara dia beragama beza. Sebab buku kita ni, dia nak suruh kita tengok Nabi dalam satu situasi, Nabi pilih apa di situ. Walaupun pilihan itu tidak diwajibkan untuk kita mesti pilih macam tu. Tapi orang yang ada cinta pada Nabi, dia tidak melihat kepada, tak apalah saya nak buat lain sikit. Orang yang cinta pada Nabi, dia akan pilih untuk mengikuti apa yang Nabi buat dulu. Itu utama. Sebab tu benda-benda macam ni, cakap-cakap yang macam ni dia agak bahaya. Bimbang-bimbang orang tu hanya melaungkan kata-kata palsu saja. Kita nak follow Nabi tapi kita tidak menidakkan, orang kata apa, kecenderungan orang lain untuk dia pilih benda-benda lain. Ini benda yang kita kena faham. Cuma satu orang bila mana dia meningkat usia dia, meningkat pengetahuan pada agama dia, sudah pasti dia akan lebih mencintai Nabi-Nya. Sudah pasti dia akan melihat kesempurnaan agama itu ialah pada melihat apa yang Nabi buat. Itu saja. Kesimpulan yang disebut pada muka surat 25 ni, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dianjurkan bagi orang yang bangun tidur untuk salat malam, iaitu mengusap wajahnya agar hilang rasa kantuknya ataupun rasa mengantuknya. Hendaklah bersiwak, lalu melihat ke langit seraya membaca ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Perkara-perkara sebut tetap berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesimpulan yang diambil dalam Majmu' Syarah Muhadzab. Kata Imam An-Nawawi, anjuran kepada orang yang tidur bila mana dia bangkit pada
satu waktu dalam malam itu, dia ada keinginan untuk qiyamul lail. Sebab tu Allah Ta'ala sebut antara sifat orang-orang yang nakkan kepada akhirat, mereka ni bila mana dia orang tidur, dia tidur dalam keadaan yahja'un. Yahja'un maksud dia apa? Tidur awal untuk bangkit awal. Ataupun kalau dia tidur lambat pun, dia bukan jenis tidur lambat, bangun lambat sikit lah. Dia bukan macam tu. Dia ada peruntukan untuk dia bangun awal. Dia macam satu orang yang kerja. Dia tidurlah lewat tara mana pun, dia mesti tahu dia kena masuk office pukul 7.40 ke pukul 8 ke. Dia tahu yang tu. Walaupun dia tidur pukul 4 pagi. Dia tahu. Dia diikat dengan benda. Dia terikat. Okay. Tapi untuk orang yang mencintai akhirat, dia mengikat diri dia kepada kebiasaan-kebiasaan akhirat. Sebab da'bus salihin, kebiasaan orang salih dia macam tu. Dia akan cenderung pada benda-benda macam tu. Dia macam orang yang nak jaga badan dia, fit dia, yang pergi gym semua, dia makanlah tara mana pun, dia mesti akan ada sistem qada untuk buang dia punya, orang kata apa, kalori-kalori dia. Kan kaki-kaki yang pergi gym semua, dia kalau makan apa semua, boleh makan, nak makan yang tinggi kalori, tapi dia akan ada satu fasa dia akan qada balik. Qada salat tak perlu, qada yang ni je. Qada supaya kalori dia hilang. Sebab risau. Luaran dia orang nampak lain macam, berubah, risau tu dia. Macam tak boleh masuk syurga. Orang kata dia punya kerisauan dia. Ini antara benda yang berlaku dalam kehidupan. Maknanya kita selalu menyeimbangkan benda tu. Kita selalu tukar. Saya dah banyak dah ni, melak ni. Saya kena jaga yang bahagian ni. Jadi dia buat. Orang yang beriman pun macam tu. Orang yang minat kepada kebiasaan yang saleh macam tu. Kalau dia banyak hari dah dia melekat dengan sebab musafir apa semua, dia akan ada usaha untuk dia cover balik. Macam mana pun. Dia akan cover balik. Itu yang disebut dengan tidurnya orang-orang saleh. Tidur yang berjaga-jaga. Tidur yang macam askar-askar yang duduk di sepadan negara. Dia tidur tak nyenyak. Dia jarang tidur nyenyak. Ni askar yang memang duduk kawasan yang kata apa kritikal lah. Macam saya di Perlis, rumah saya tu memang dekat dengan kamp askar regimen sepadan tu, tapi tidur nyenyak dia orang. Sebab tak ada tekanan. Sebab jiran saya ni 2 polis. Ujung tu askar. Nyenyak tidur. Sebab kita bangkit subuh setiap je, nyenyak. Sebab tak ada tekanan, tak ada perang apa pun. Kalau ada perang baru dia cergas sikit kot. Cuma nak katanya tidak yahja'un jugalah cara dia tidur. Dia kalau yang betul-betul duduk sepadan negara yang kawasan bergolak apa semua, jenis tak tidur sangat dia orang. Itulah keadaan para sahabat menjaga sempadan dunia dan akhiratnya. Keadaan. Itu yang disebut dengan yahja'un. Bangkit-bangkit tu dalam buku kita ni, kata Imam An-Nawawi mengusap wajahnya agar hilang rasa mengantuknya, lalu bersiwak, memandang ke langit dan membaca ayat-ayat terakhir daripada surah Ali Imran, iaitu 10 ayat terakhir. 190 sampai 200 daripada surah Ali Imran. Ayat yang bermula dengan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Diakhiri dengan ayat 200 ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu 10 ayat. Tujuan baca 10 ayat ni apa dia? 10 ayat ni antara bacaan yang Nabi selalu baca. Kita kalau tak sempat memandang ke langit pun, kalau kata bangun kalut pagi tu, kita ambillah masa tengok 1-2 ayat. Sambil-sambil kita nak start ataupun nak panaskan enjin kenderaan untuk pergi ke masjid apa semua, bukalah telefon sekejap, gunakanlah kemudahan yang ada ni, buka 190 sampai 200. Download application Quran, bookmark terus yang bahagian tu. Supaya kita tak tercari. Kita bookmark siap-siap. Supaya kita ni ada, orang kata apa, peningkatan untuk follow apa yang Nabi buat. Lepas tu cuba hayati ayat tu. Pada ayat 190 Tuhan kata inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi silih berganti siang dan malam ada tanda bagi orang yang nak berfikir. Itu ayat 190. Ayat 200 surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah,
wasabiru, tingkatkan kesabaran, warabitu, berjaga-jagalah. Rabitu itulah yang saya sebut tadi, keadaan macam orang yang jaga sepadan negara. Sebab tu dalam tafsir para ulama sebut rabitu ialah keadaan murabatah. Diikat diri dia terikat. Dia dah terikat dengan kontrak kerja, dia terikat pula kontrak hamba dia dengan Allah Taala. Sebab tu orang yang mengikat diri dengan satu-satu syarikat, keadaan dia macam mana? Keadaan dia akan fulfill apa yang diminta oleh syarikat tu. Walaupun kadang-kadang dipanggil jabatan ke apa, dipanggil pada waktu-waktu yang dia nak berehat, tapi dia pergi. Contoh orang kerja jabatan apa pun, orang kerja hospital ke apa, bila mana ada ongkos, dia kena pergi. Dia tak boleh buat alasan, saya penat hari ni, saya malas pergi, biar matilah kawan tu, malaslah peduli aku. Dia tak boleh pakai kaedah tu. Kalau dia pakai kaedah tu, dia kena lepaskan kontrak dia bagi orang lain yang nak kerja. Macam kita juga hamba, kita tak boleh leka. Kita tak boleh buat lebih kurang. Itu saya hari ni, saya nak ejah bagi subuh tu pukul 8 lah. Saya tahu memang subuh pukul 5.50, tapi sebab saya penat nak semalam, saya nak buat pukul 8. Akhirnya mati pukul 6. Tak ada nak buat apa pun. Itu antara benda yang kita kena fikir. Perkara-perkara yang kita kena ingat dalam hidup kita. Sebab tu ikut Nabi ni, ianya menjadi titik-titik akhir. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, sallu ka salatil muwaddi'. Salatlah kamu seperti mana salat yang terakhir. Itu sentiasa diikat oleh Nabi. Okay. Alhamdulillah kita selesai untuk bab yang pertama, 5 sunnah. Yang pertama, mengusap bekas tidur daripada wajah. Yang kedua, berdoa ketika bangun. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa dia. Yang ketiga, bersiwak, membersihkan mulut dengan menggunakan alat-alat pembersih. Yang afdal ialah dengan kayu sugi. Tapi saya dah sebut semalam, adakah berpada dengan kayu sugi dengan tabiat pemakanan kita? Kalau kita jenis kaki makan kurma, minum susu, makan kurma, minum susu, okey. Yang ni kayu sugi dah okey dah. Tapi kita petai pun balas, buah gedung pun ambil, tak padan. Yang ni bagi Listerine 2 botol pun tak hilang. Yang ni lain. Yang ni dia kena cover lah dengan kayu sugi tu boleh. Tapi poin dia adalah supaya bau mulut itu. Poinnya adalah daripada bau mulut, bersiwak. Yang keempat, beristinsar, memasukkan air dalam hidung. Yang kelima, membasuh kedua tangan. Tujuan basuh tangan ni supaya kita boleh pastikan tangan kita ni tak menyentuh benda-benda yang kata apa yang tak jelas. Sebab zaman tu orang tidur ni rumah dia tak proper macam sekarang. Macam kita sebut semalam, dia lantai dia tanah. Yang mana tanah tu mungkin ada kekotoran ataupun ada apa-apa yang mengotori kawasan itu, kita terpegang dan kita masukkan tangan dalam takungan tu, kita mencemari air di situ. Okay. Cuma kesimpulan yang dia tambah ialah menambah membaca 10 ayat akhir daripada Ali Imran sambil memandang ke langit. Itu yang paling afdal. Maknanya kita bangkit pada tidur. Kalau rumah yang bilik tidurnya ada tingkap, sangat mudah untuk buat. Buka tingkap sikit, lalu tengok lagi. Sikit je, bukan buka macam nak kata apa, nak bagi orang masuk apa semua kan. Buka sikit. Kalau zaman Nabi, rumah ni ada satu pintu. Buka-buka tu terus masuk sikit. Jadi dia punya penghalang dia cuma satu. Kita, pintu bilik, pintu rumah, pintu grill, pintu pagar. Banyak pintu. Yang afdalnya ialah luar pagar. Yang paling terbaiknya dah keluar rumah apa. Yang tu paling afdal. Tapi ya tektan dengan mukanya, kata apa, duk barai lagi apa semua, tiba-tiba nak keluar, dia ni apa benda hal. Mandi dak apa dak keluar sampai keluar pagar. Jadi kita buat setakat buka tingkap. Cuma nak katanya ambil lah sikit sunnah tu supaya kita ada penyaksian perbuatan yang betul-betul follow macam yang Nabi tunjukkan. Okay. Kita masuk bab yang kedua. Sunnah ketika masuk dan keluar daripada kamar mandi. Ketika masuk dan keluar daripada kamar mandi, terdapat beberapa amalan sunnah. Yang ni 3 je untuk bab ni.
Yang pertama, masuk dengan kaki kiri terlebih dahulu dan keluar dengan kaki kanan terlebih dahulu. Ini adab dia, protokol. Bila mana masuk kaki kiri, menunjukkan kita taklah berapa membesarkan tempat itu. Keluar dengan kaki kanan maknanya keluarlah kita daripada tempat yang tak berlaku padanya zikir secara lisan di situ. Sebab dalam tandah ni, kita tak akan menyebut apa-apa zikir. Sebut lati tu tak kira lah. Maknanya lafazkan. Tak lafaz. Tandah bukan tempat untuk melafazkan benda tu. Hal itu dalam rangka mendahulukan sebelah kiri dalam perkara-perkara yang tidak mulia, serta mendahulukan sebelah kanan dalam hal-hal yang mulia. Sebab zaman Nabi, tandah ni dia berpisah jauh daripada rumah. Dia macam orang kita zaman dulu lah. Tandah dalam rumah ni lah benda yang jarang-jarang. Biasanya kalau dia ada tandah pun keluar. Rumah-rumah orang Melayu lama dulu, dia tidak sekali. Melainkan orang yang berada sikit, dia sekali kan. Cuma zaman kita ni berbeza. Sebab tu inovasi ni, perkembangan, kadang-kadang dia ada side-side yang orang kata apa, susah untuk kita apply sunnah secara optimal. Sebab sekarang ada orang, dia cantikkan tandah rumah dia. Bahkan dia melihat, oh sini lagi selesa pada bilik tidur saya. Dia pun duduk, lama dia duduk dalam tu. Sebab selesa. Membersihkan tandah tak salah. Tapi menselesakan tandah sehingga kita rasa nak duduk lama, yang tu problem sikit. Bersih tandah tak ada masalah. Itu memang dianjurkan. Cuma kadang-kadang sebahagian orang dia suka berlama-lama. Jangan berlama-lama tandah. Sebab tu training kita dalam bulan Ramadan yang lepas, kurang makan, kuranglah waktu di tandasnya. Dia jadi lama di tandas ni lah sebab banyak makan dia. Banyak makan, lamalah di tandas. Tapi kurang makan, kuranglah waktu di tandas. Bayang kita 5 kali sehari makan. Purata akan masuk tandas 3 ke 4 kali sehari. Dengan sebab banyak makan. Itu kalau orang yang makan lebih lagi, maka dia akan kerap lagi ke tandas. Dia lagi kerap ke tandas berbanding dia kerap ke masjid. Ini antara benda yang berlaku dalam kehidupan kita. Ini antara benda yang kadang-kadang tak balance. Jadi macam mana nilai-nilai kebaikan nak menyerap dalam diri dia? Kalau ini yang berlaku hakikat. Jadi kita kena selalu timbang macam tu. Saya kata ni bukan nak touch mana-mana, tapi kita kena timbang macam tu lah, supaya kita akan rasa kita hampir kepada kebaikan. Kita dekat dengan kebaikan. Yang kedua, berdoa ketika masuk kamar mandi, iaitu dengan mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada godaan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Tuan-tuan, bila mana kita baca doa ni, pertama sekali yang akan berlaku ialah Allah Ta'ala akan beri perlindungan pada kita sehingga kita tidak berlama-lama lah tandas. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan menutup pandangan syaitan untuk melihat aurat kita sehingga membocorkannya kepada pihak-pihak yang berniat jahat pada kita. Sebab tu kalau kita tengok bomoh-bomoh ni, yang dia boleh trace aktiviti kita hatta dalam tandas, kerana kita melupakan sunnah-sunnah ni. Ini pengalaman saya jumpa dengan satu orang. Dia ni orang kata apa, dia bekas orang yang mengamalkan ilmu-ilmu yang macam tu lah. Masyarakat kita ni, masyarakat Melayu ni, ilmu-ilmu yang mirip kepada ilmu sihir. Ilmu sihir lah kita sebut, bukan mirip sama ilmu sihir. Dia tak namakan ilmu sihir, dia namakan dengan ilmu hikmat. Ataupun mujarabat, istilah dia. Itu istilah kita. Dan orang yang terlibat dengan ni, antara benda yang dia buat, mantra dia ialah datang orang yang nak berubat dengan dia. Ni biasa bomoh lah, nak berubat dengan dia. Antara diagnos yang awal, scanning paling awal sekali, ialah dia akan menjalinkan hubungan dengan qarin orang yang datang jumpa dia. Syaitan yang dah duduk melekat dengan kawan tu. Hantu yang dia bela, apa saja yang dia bela, akan buat connection dengan kawan tu. Dia macam transfer data dengan kawan tu. Sebab tu bomoh dia boleh detailkan. Sebab tu dia boleh kata, tadi masuk tanda pakai tuala warna biru kan? Sebab apa? Sebab qarin bagi maklumat.
Tapi kalau kita baca, dia blur. Saya jumpa orang yang terlibat dengan ilmu ni, dia kata ada setengah-setengah pesakit yang datang. Saya nak dapatkan maklumat, benda yang kita blur, dia dah berhenti dah lah benda tu. Dia dah berhenti dah. Benda yang kita blur ni tak dapat maklumat pada kawan tu. Sebab dia ada experience conversation dengan jin tu yang dia blur. Jin tu bagi tahu ada setengah-setengah pesakit ni, dia punya syaitan dia tak boleh bagi maklumat detail. Sebab dia ada perlindungan. Contoh antara perlindungan yang lagi dahsyat, orang yang menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata siapa yang sebut pada waktu pagi 100 kali, hirzan minasyayatin, ianya menjadi benteng yang sangat ampuh untuk syaitan. Ini ada satu pengalaman daripada satu orang syekh di Mesir, Syekh Wahid Abdul Salam Bali nama dia. Dia ni antara orang yang mengamalkan ruqyah syar'iyah. Bila mana dia ruqyah satu family di Mesir ni, dia dia didatangi oleh jin yang merasuk satu orang perempuan. Family dia semua kena rasuk, kecuali perempuan ni dia tak liar sangat. Jadi syekh tu pun baca sehinggalah perempuan tu cakap sebagai perantaraan kepada jin yang ada dalam badan dia. Dia kata, aku tak akan keluar daripada perempuan ni sehingga aku masuk ke dalam badan kamu. Dia nak masuk dalam badan yang baca ruqyah. Syekh tu kata masuk. Welcome untuk masuk. Tapi jin tu kata tak boleh masuk. Sebab kamu telah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Dan ianya macam ada satu shield yang sangat ampuh, tak boleh pergi. Tak boleh masuk. Dia tak boleh merapatkan diri. Jadi syaitan-syaitan ni tak akan dapatkan maklumat ini. Jadi ini benda yang kita kira sebagai benda yang penting dalam hidup. Sebab antara bentuk penjagaan Allah Azza wa Jalla ialah seperti ini. Ataupun paling kurang. Satu orang dia tidak disentuh oleh syaitan secara detail. Kita ni bisikan syaitan akan datang. Cuma bisikan-bisikan yang orang kata apa, yang bersifat meruntuhkan ketahanan diri kita. Meruntuhkan ideologi kita sehingga kita takut betul-betul dengan benda-benda seperti ini. Paling-paling orang kata apa, paling-paling kalau tak nak buat benda lain lah, datanglah salat subuh berjemaah bagi lelaki dan salat subuh awal waktu bagi perempuan. Sebab dalam hadis Nabi sebut, sesiapa yang salat subuh tepat waktu, dia berada dalam jagaan Allah Azza wa Jalla. Bila mana jagaan tu datang pada Allah Ta'ala, maka tiada jagaan lain yang lebih baik melainkan jagaan Allah, dan tiada kuasa-kuasa lain yang boleh meruntuhkan penjagaan Tuhan. Tapi sebenarnya orang yang datang sembahyang subuh ni ialah orang yang memang dah cenderung kepada kebaikan. Cenderung kepada kebaikan. Dia memang nak kepada benda-benda yang baik. Jadi itu antara benda yang kita kena hidup, yang kita kena sedar, supaya kita menjadi orang yang associate kepada benda-benda baik. Kemudian yang ketiga, muka surat 27, berdoa ketika mana keluar daripada kamar mandi dengan mengucapkan ghufranak, aku memohon ampun kepadamu. Kenapa sebut mohon ampun? Kerana dalam tandas kita tak boleh melafazkan kalimah-kalimah yang baik. Kita tak boleh baca Quran, tak boleh berzikir, tak boleh. Tandas. Jadi takut-takutlah kealpaan yang sementara itu dikira sebagai kelalaian yang memesongkan hati. Sebab tu keluar pada tandas kena sebut, ya Allah ampunkan aku. Tadi tak boleh sebut benda baik apa-apa. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud kata, kami bermajlis dengan Nabi dalam satu majlis. Majlis ni maksudnya duduk, lepak, sembang dengan Nabi. Tiada perkataan yang paling banyak diulang oleh Nabi sehingga 100 kali dan lebih ialah Allahumma ghfirli wa atub ilaik. Ya Allah ampunkanlah aku bertaubat padamu. Banyak kali Nabi sebut. Tanya sembang. Nabi tak sebut, saya ni kan. Dia tak, macam kita cakap cerita diri kita. Nabi tak, Allahumma ghfirli wa atub ilaik. Hatta kalau dia macam jeda sejak waktu kita sembang ni, dia macam habis modal. Kadang-kadang ada waktu kita bersembang, habis dah modal. Semua diam. Orang kita duk kata malaikat lalu, bukan malaikat lalu. Nak suruh berhenti balik rumah tu. Malaikat tak lalu pun. Malaikat dah sentiasa ada. Dia tak lalu pun. Dia memang dah ada dah kita.
Waktu Jeddah macam tu Nabi akan Allahumma ighfirli wa tub alayya. Kesimpulan, dalam sehari semalam seseorang dapat berulang kali masuk kamar mandi. Hendaknya setiap kali masuk ia mengamalkan sunnah-sunnah ini. 2 sunnah ketika masuk dan 2 sunnah ketika keluar. Kata al-khubuth dan al-khaba'ith dalam doa yang masuk tanda tadi, artinya syaitan laki-laki dan syaitan perempuan, setiap muslim dan muslimah dianjurkan untuk berlindung daripada kejahatan mereka. Kerana kamar mandi ialah tempat tinggal mereka. Kenapa ditarjihkan syaitan laki dan perempuan? Sebab ada asasnya sebahagian daripada makhluk-makhluk gaib yang terhijab pada mata kita ni, mereka meminati kita. Dia selain daripada follower-follower yang buat fake account ni, dia ada juga kata apa, secret admirer daripada kalangan jin dan syaitan. Oh, minat betul, nak kahwin tak boleh, tengok kawan tu nak tanda. Sebab tu kadang-kadang kita macam tersampuk apa-apa semua. Benda tu ada asasnya. Sebab tu ada orang yang kena penyakit, dia dicintai oleh jin. Benda tu ada. Sehingga dicolek oleh jin. Dijadikan tebusan, jadi hostage dia. Cuma nak sebutnya ialah bila mana kita buat benda ni. Sebab kita tak tahu kenakalan dan kejahatan jin tu apa dia. Sebab tu dalam surah An-Nas Tuhan sebut minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia, daripada keburukan jin dan manusia. Okay, alhamdulillah kita selesai. Jadi kita berpada situ lah kot bab yang kedua. InsyaAllah kali yang akan datang kita akan masuk bab yang ketiga, muka surat 28, adab-adab ketika mana membuang hajat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.